Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 13 Mac 2024 bersama saya Syah Mama Amin. Pihak pendawaan berhujah Mahkamah Tinggi harus menahan pasport Naimah Khalid kerana tiada jaminan dia tidak akan melarikan diri jika dokumen perjalanan itu dikembalikan secara kekal. Timbalan Pendakwa Raya Wan Shahrudin Waladin memberitahu Hakim Ahmad Bachi bahawa Naimah boleh memohon pelepasan sementara pasportnya pada bila-bila masa atas alasan munasabah. Bagaimanapun, Peguam Naimah M. Puravalan membantah dan mahu pasportnya dipulangkan kerana mahkamah merampas dokumen perjalanan itu tanpa pihak pendawaan memberikan alasan khusus mengapa dia akan melarikan diri. Terdahulu, Puravalan berhujah Hakim Mahkamah Session Azura Alwi terkilaf ketika menyita pasport Naimah sebagai sebahagian syarat untuk memberikan ikat jamin. Puravalan berkata penahanan pasport tertuduh tanpa alasan munasabah melanggar hak perlembagaannya untuk keluar negara seperti termaktub bawah Perkara 5 Perlembagaan Persekutuan. Timbalan Pendakwa Raya Fadli Zambri kemudiannya berhujah Hakim Mahkamah Session tidak terkilaf dalam keputusannya kerana mengambil kira kesalahan itu tidak boleh diikat jamin apabila menggunakan budi bicaranya. Sebelum ini, Mahkamah Session Kuala Lumpur memerintahkan pasportnya ditahan sementara menunggu kes jenayahnya yang dikaitkan dengan dakwaan kegagalannya mematuhi notis SPRM untuk mengisytiharkan aset selesai dibicarakan. Januari lalu, isteri bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin itu didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan gagal mematuhi notis SPRM untuk mendedahkan asetnya. Bagaimanapun, Naimah mengaku tidak bersalah sejurus tuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Hakim Azura Alwi. Ahli Parlimen Bangi Syarizan Johan berkata sikap ditunjukkan PAS dalam isu pembukaan kantin sekolah semasa Ramadan menunjukkan parti itu serta PN bukanlah jawapan yang betul untuk politik di negara ini. Katanya isu tersebut sepatutnya tidak dijadikan polemik politik kerana dibuat Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dengan berpaksikan nilai kemanusiaan. Namun, kata ahli Parlimen terbabit, kenyataan dibuat PAS semalam sangat mendukacitakan dan membuktikan pendirian politik mereka tidak serasi dengan negara pelbagai kaum dan agama seperti di Malaysia. Menurut Syarizan, kenyataan Dewan Ulama PAS itu jelas menunjukkan mereka lebih cenderung mengeluarkan kenyataan yang memecah belah masyarakat dan bukannya memupuk perpaduan. Tegasnya lagi, keputusan diambil KPM dibuat dengan mengambil kira aspek kepelbagaian kaum dan kepercayaan agama di Malaysia, terutamanya dalam lingkungan sekolah yang mempunyai pelajar dan guru bukan Islam. Syarizan berkata agama juga menetapkan seorang Muslim yang belum baligh tidak diwajibkan berpuasa walaupun pada masa sama mesti dididik untuk melaksanakan rukun Islam tersebut. Justru itu, Syarizan menyeru pemimpin PAS seperti Ahmad agar mempunyai belas kasihan kepada mereka yang tidak berpuasa. Semalam, Dewan Ulama PAS menganggap kenyataan dibuat Menteri Pendidikan Fadlina Sidek mengenai pembukaan kantin di sekolah sepanjang Ramadan khususnya yang mempunyai ramai pelajar bukan Islam sebagai keterlaluan. Ketuanya Ahmad Yahaya berkata arahan berkenaan boleh dianggap sebagai tidak menghormati Ramadan dan pelajar Muslim yang sedang berpuasa. Baik, berita seterusnya. Seorang ahli Parlimen PAS membidas Adun Selat Kelang Abdul Rashid Asari yang menyatakan sokongannya kepada kepimpinan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari minggu lalu. Ahli Parlimen Jerantut Khairin Nizam Kirudin menyelar Abdul Rashid dan memintanya untuk tidak mencari alasan atas tindakannya berpaling sokongan. Dah khianat tu khianat lah. Tak buat alasan. Dan orang yang khianat ni takkan selamat daripada hukuman Allah. Kita hidup dekat dunia ni ada Tuhan. Tak ada janji. Dan antara sifat orang mukmin ialah berpegang pada janjinya. Jadi jangan bagi alasan.
Kalau dah memang khianat, pengkhianat. Abdul Rashid yang berikrar untuk menyokong Kerajaan Negeri Selangor pada 6 Mac lalu mendakwa antara kekecewaannya beralih sokongan adalah berpunca daripada soal pembahagian kerusi. Semalam, dia mengakui kecewa dengan layanan bersatu terhadapnya sehingga berasa seperti tidak dipedulikan oleh parti itu. Abdul Rashid mendakwa menjelang PRU ke-15 pada 2022, Bersatu Bersama PAS dan Gerakan bersetuju mengenai pembahagian kerusi di Parlimen Kapar dimuktamadkan kepada Bersatu dan dibuat perjanjian secara bertulis, tetapi akhirnya perjanjian itu dimungkiri. Sementara itu, Khairil enggan mengulas tentang dakwaan kerusi yang dirampas PAS daripada Bersatu. Adun Selat Kelang Abdul Rashid berkata keputusannya memberikan sokongan kepada Amiruddin Syari pada minggu lalu bukanlah dengan niat mahu mengkhianati parti. Sebaliknya, kata bekas pengerusi Bersatu Selangor itu, dia bertindak demikian kerana terpaksa disebabkan oleh pelbagai perkembangan semasa yang berlaku. Semalam, Ahli Parlimen Jerantut dari PAS, Khairil Nizam Kirudin, membidas Abdul Rashid kerana mengambil langkah sendiri dengan menyatakan sokongan kepada Kerajaan Perpaduan Selangor. Mengulas kecaman tersebut, Abdul Rashid hari ini berkata dia sememangnya mengenali Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin yang dianggapnya sebagai sahabat lama. Menurut Abdul Rashid, dia tidak akan menjatuhkan air muka Muhyiddin yang sudah lama dikenali, namun kerana tindakan pimpinan tertinggi seolah-olah mahu menolaknya dari Selangor, dia terpaksa mengambil tindakan. Dalam sidang medianya pada Isnin lalu, Abdul Rashid mengakui kecewa dengan layanan Bersatu terhadapnya sehingga berasa seperti tidak dipedulikan oleh parti itu. Abdul Rashid juga mendakwa berasa kecewa terhadap beberapa isu termasuk kegagalan PAS menghormati perjanjian bertulis untuk memberi laluan kepada Bersatu bertanding di kerusi Parlimen Kapar pada PRU ke-15 lalu. Sebelum ini, Abdul Rashid dilapor menyatakan rasa tidak senangnya dengan Bersatu apabila ia dipimpin oleh pihak tertentu yang baru sehari dua menyertai parti tersebut. Walaupun tidak menyebutkan sebarang nama, difahamkan Abdul Rashid merujuk kepada pengerusi Bersatu Selangor yang baru, Azmin Ali. Baik, dalam pada itu, bekas Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu Dr. Muhammad Faiz Naaman menjangka lebih ramai pemimpin dan pengasas parti itu di semua peringkat akan menyertai PKR. Faiz yang mengesahkan penyertaan dalam PKR semalam membayangkan perkara itu akan berlaku dengan lebih ketara menjelang pemilihan Parti Bersatu yang dijangka berlangsung tahun ini. Menurut Faiz, pengisytiharan sokongan oleh Adun Selat Kelang Abdul Rashid asal kepada kepimpinan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari adalah bibit awal penghijrahan sokongan. Jelas Faiz, dia yakin ramai lagi pihak yang berjasa kepada parti akan terpinggir kerana permainan geng kartel menjelang pemilihan baru Bersatu yang sekaligus membentuk gelombang penolakan besar di semua peringkat terhadap parti itu. Faiz berkata penghijrahan itu akan bermula dari Selangor melibatkan yang berjawatan atau mereka yang mengasaskan penubuhan Bersatu di semua peringkat negeri itu. Sementara itu, Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail mengesahkan pihaknya menerima permohonan daripada pemimpin yang mempunyai nama besar di dalam arena politik negara dan berminat untuk menyertai PKR. Bagaimanapun, Saifuddin menegaskan bahawa PKR tidak menggunakan elemen seperti memujuk, mengumpan atau mengugut pemimpin-pemimpin berkenaan kerana merasakan lebih bernilai keanggotaan parti sekiranya ia merupakan pilihan sendiri. Menurut laporan utusan Malaysia, Saifuddin ketika diminta untuk mengulas mengenai dakwaan bahawa ratusan ahli akar umbi Bersatu mahu sertai PKR, Menteri Dalam Negeri itu berkata perkara tersebut berlaku sepanjang masa. Sementara itu, Pengarah Komunikasi Pemuda PKR Haziq Asfar Isha mengingatkan kepimpinan partinya supaya berhati-hati menerima keanggotaan daripada bekas ahli parti politik lain. Menurut Haziq, hasrat dan minat kumpulan terbabit yang ingin menyertai PKR wajar dijadikan penggerak amaran untuk dipertimbangkan sedalam-dalamnya. Jelas Haziq, dalam satu kenyataan ia bagi mengelak peristiwa hitam membabitkan pengkhianatan berulang dan kabar angin akan berlaku penghijrahan dari parti politik lain ke PKR membimbangkan.
Memetik pengkhianatan terhadap parti itu pada 2020, Haziq mengingatkan pimpinan parti bahawa bakal ahli baru boleh mengancam kestabilan dalam PKR. Pada 2020, 11 bekas pemimpin PKR diketuai Azmin Ali mendalangi langkah Sheraton sehingga mencetuskan krisis politik sekaligus menyebabkan tumbangnya Kerajaan Pakatan Harapan ketika itu. Dalam pada itu, Haziq berkata sebagai sebuah parti utama yang menerajui kerajaan perpaduan, PKR perlu mengekalkan kestabilan dalaman supaya dapat melaksanakan agenda reformasi dalam pentadbiran. Haziq berkata PKR juga perlu mengelakkan daripada terpalit dengan permasalahan dalaman parti yang berupaya mengalihkan fokus sebenar. Semalam bekas ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu Dr. Muhammad Faiz Naaman mengumumkan menyertai PKR bersama bekas adun dengkil Athif Shan Abdullah. Faiz menjangkakan lebih ramai pemimpin dan pengasas parti itu di semua peringkat akan menyertai PKR. Sementara itu, Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail turut mengesahkan pihaknya menerima permohonan daripada pemimpin yang mempunyai nama besar di dalam arena politik negara dan berminat untuk menyertai PKR. Dalam perkembangan lain, Dewan Rakyat hari ini kecoh apabila Ahli Parlimen Pembangkang mendakwa penguasaan bahasa Melayu Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Tiong King Sing lemah ketika menggulung perbahasan titah diraja bagi kementeriannya. Semasa bangkit dengan memetik peraturan mesyuarat, Ahli Parlimen Pendang Awang Hashim mendakwa penjelasan yang diberikan Ahli Parlimen Bintulu itu tidak jelas. Okey, isunya apa yang dibentangkan oleh menteri kami pun tak faham, mungkin dia sendiri pun tak faham bahasa Melayu dia. Pendang jelaskan standing order apa 383 tu tak ada kaitan langsung. Yang berhormat duduk, Yang berhormat sampah. Yang berhormat sampah. Amaran 1. Saya 3, I will warn saya jatuh hukum 5 hari minimum. Kalau you sanggup, go ahead lah. Alright. Saya tengah berurusan dengan Pendang. Please, ya. Saya tanda bila saya duduk, majlis ni jadi pasar borong. Saya ada etiket. Alright. Baik, jelaskan. Datin Petua supaya menteri ni tak payah menggulung lah. Sebab apa? Kami tak faham bahasa-bahasa yang digunakan, bahasa Melayu. Jadi lebih baik bertulis, suruh pegawai tulis dengan bahasa yang boleh semua faham. Yang berhormat, don't test my patience please. Ni bulan puasa. Saya sedaya upaya bulan puasa ni saya nak bagi laluan. Speaker. Sebentar Yang berhormat, saya belum selesai lagi dengan Yang berhormat Pendang. Okey. Itulah saya minta sebab bila kita nak bagi faham jawapan ni jawapan handset yang menjadi official dalam parlimen, seterusnya dilaksanakan di peringkat diamalkan di peringkat kementerian semua. Jadi kalau pergulungan ini, jawapan ini yang tidak dipahami, jadi susah juga kita nanti di luar konteks dia jadi dia panggil mengelirukan dewan. Itu yang saya minta. Jadi tak payahlah kalau macam tu, kalau kita pun tak faham apa semua. Bagaimanapun, Ramli Muhammad Nur yang bertindak sebagai timbalan speaker ketika itu berpendapat tidak perlu untuk Tiong menamatkan penggulungan. Pada masa sama, Ramli juga meminta agar Tiong memaparkan jawapannya dalam penggulungan tersebut didedahkan kepada semua pembangkang. Dewan juga menjadi kecoh setelah 2 ahli parlimen kerajaan bangkit dan menuduh Awang sebenarnya sengaja mahu membazirkan masa dengan membangkitkan isu berkenaan. Baik. Sebetulnya Pendang buang masa yang berhormat speaker tak ada kaitan langsung. Lain kali tengok speaker boleh tengok tak ada kaitan, suruh duduk sialah. Ini buang-buang masa menteri. Saya faham apa menteri ucap, kenapa dia tidak faham? Ini tidak patut. Yang berhormat kena pandangan saya pun faham menteri cakap. Dan saya faham dan saya tahu. Saya pun manusia. 37 ada sebut. Bila masa bahagian kedua tu ada sebut. Saya interpretasi bahawa mana-mana yang berhormat bertujuan menegur itu adalah untuk mengganggu, I can use it. But saya masih tolerant lagi bulan puasa. Saya Speaker gunalah
Peraturan Mesyuarat 36/12 mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengeluhkan Dewan adalah disifat sebagai menghina majlis. Tadi Pendam Bangun pakai Standing Order 383. Tak ada kaitan langsung. Dia cakap menteri cakap dia tak faham. Apa kaitan 383? Saya tunggu dia jelaskan, saya tunggu 5 minit. Tak jelas langsung. Saya bangun nak bangkit. Peraturan Mesyuarat 36/12 saya kena warning. Jadi apa ini? Pendam sampai sekarang tak faham. Peraturan Mesyuarat apa itu 383? Sila jelaskan. Jika ini dibenarkan, bermakna bila-bila masa kita boleh bangun kod mana-mana peraturan mesyuarat dan kita boleh ganggu saja. Ini peraturan 383 tak ada kaitan langsung. You want to do that, go ahead. Pengerusi yang ada sini, kalau dia pasih tentang buku ini, 37(2) is always there to buat you. Tapi kalau yang mana-mana orang yang tak faham, maybe you can play around. With me, no way. You sit down. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Nur Syaham Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.